Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Okey, semua dah masuk dalam frog. Sekarang ni Ustaz nak kita tengok objektif dulu. Pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semua boleh klik pada objektif. Ustaz bagi masa 1 minit. Kamu baca objektif yang ada di situ. Dan setelah siap dan kamu nyatakan komen di situ sama ada kamu faham sepenuhnya objektif tu ataupun faham sikit-sikit ataupun apalah yang kamu boleh kamu rasa macam mana objektif tu. Okey, dah baca, komen. 1 minit dari sekarang. Nak komen jangan tunggu 1 minit. Boleh terus komen ya. Belum ada yang komen lagi setakat ni. Masih belum? Boleh tulis itu faham sikit-sikit, faham ataupun tidak faham langsung. Boleh type di situ. Okey, Dennis Syafi faham dalil di mana? Okey, nanti kita tengok dalil. Mana Dennis Syafi tak faham dalil sahaja. Yang lain? Amir Zuhdi faham, Amira Syairah faham. Bagus. Irina Batrisha faham sikit, Alani faham. Okey, kita berhenti dulu setakat tu sekejap. Baik, semua sekali tengok pada objektif yang telah Ustaz nyatakan. Yang pertama, menyatakan pengertian syirik. Mana di situ kita boleh tahu apa yang kita nak belajar hari ini, betul kan? Yang kedua, membaca dalil nakli dengan betul. Dalil nakli itu dari ayat Al-Quran. Dan ketiga, mengkategori jenis-jenis syirik. Okey, itu objektif kita pada hari ini. Okey, semua sekali pergi klik dekat set induksi. Ada satu video di situ. Okey, video tu panjang. Video tu berdurasi lebih kurang 6 minit kalau tak salah Ustaz. Okey, semua klik video. Ustaz kata stop, baru stop. Klik video sekarang. Klik video yang tengah tu. Okey. Iya, tenang saja. Ayo cepat pulang ya, jangan Kamu bercanda. jangan kemana-mana ya. Beli yang mana? Ayo sudah siang. Yang ini. Iya, iya. Sebentar Iya, ya. nanti aku akan ke rumahmu. Aduh, perutku. Dodo lapar nih. Dodo mesti pulang cepet nih. Syamil, Anto, jalannya lebih cepat yuk. Dodo lapar banget nih. Iya, aku juga sudah lapar nih. Bagaimana sih, Amil? Oh ya sudah kalau begitu. Biar lebih cepat kita potong jalan saja lewat pohon besar di sana. Wah, itu sih serem. Syamil, kamu ada-ada saja. Ya, Dodo, katanya mau cepat. Oh, iya, Dok. Lagi pula ini kan masih siang. Pause dulu. Ya sudah deh. Tak apa, memang dia tak keluar lagi yang kita nak nampak tu. Okey, pause dulu semua. Pause. Masih ada bunyi lagi. Yang tak nak. Pause. Okey, baik. Okey, murid-murid semua. Cuba tengok scroll di bawah. Situ saya ada soal. Siapa yang masih play, pause. Video tu, pause. Stop kan?
Okey. Soalan Ustaz di situ senang sahaja. Apakah tajuk pelajaran kita pada hari ini? Tengok gambar di sebelah. Sekarang ni Ustaz nak kamu buat, kamu type siapa orang tu dan juga type tajuk kita pada hari ini. Okey, type sekarang. Okey, Amir Zudi, Bomo, Syirik, Dayah, Bomo, Dani Syafi, Bomo, Bomah. Bomah, Syirik. Okey, mana boleh faham lah tu. Okey. Di situ ada Bomo dan tajuk hari ini adalah Syirik. Bagus. Jawapan yang panjang Nadira. Hari ini Bomo Syirik. Okey, baik. Stop. Nanti saya kata dulu. Saya baca mana sempat dulu. Okey. Baik, seterusnya. Sekarang pergi kepada tab yang seterusnya. Tab langkah 1. Di atas tu ada langkah 1 kan? Okey, klik langkah 1 di situ. Baik. Ustaz akan bacakan yang ada di sini. Kemudian bersedia dengan jawapan untuk soalan yang Ustaz akan tanya sebentar lagi. Okey. Di situ ada satu gambar. Itu slide PowerPoint. Menunjukkan perbualan di antara anak murid dan juga ustazah. Ustazah, lihat rencana ini. Memakai azimat boleh merosakkan akidah. Boleh ustazah jelaskan? Benar Hakim. Azimat atau tangkal hanyalah kertas, kain atau bahan lain yang mempunyai tulisan tertentu. Orang yang memakai azimat percaya bahawa benda ini mempunyai sakti, dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Okey, kita baca habis dulu. Klik yang sebelah dia, slide tu ada 2. Yang bawah tu ada gambar slide 1, betul? Ada tulis slide 1, betul? Okey, klik kat arrow tepi slide 1 tu, ada 2. Pergi slide yang kedua. Dapat? Okey. Tak habis lagi dia bersembang. Apabila seorang percaya bahawa azimat dapat menyembuhkan penyakit, menentukan kejayaan dan melindungi daripada bahaya, itulah yang menyebabkan rosaknya akidah. Perbuatan ini dinamakan syirik. Bukankah Allah Maha berkuasa menyembuhkan penyakit? Penentu kejayaan dan tempat kita memohon perlindungan, ustazah? Bijak kamu Hakim. Memang benar kata-kata kamu itu. Okey, slide yang terakhir. Pergi slide yang ketiga. Ini yang kita dalam objektif tadi ada terkandung maksud syirik ni. Okey, saya baca sekali lalu. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan iktikad. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada 2, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Okey, pergi balik kepada slide yang pertama tadi. Ustaz nak tanya soalan. Okey, baik. Sebelum Ustaz tanya soalan, Ustaz nak terangkan dahulu berkaitan dengan azimat. Azimat ialah tangkal ataupun biasa kalau kamu nampak orang pakai rantai yang ada tangkal, itu azimat. Ataupun kain kuning ke dan sebagainya lah. Dia percaya bahawa tangkal itu boleh melindungi dia daripada bahaya. Itu yang dinamakan syirik. Okey, sekarang Ustaz nak tengok kefahaman kamu. Nama yang Ustaz sebut sahaja, type komen di bahagian jawapan. Sekarang Ustaz nak pilih nama. Dekat kamu tu tak nampak. Ustaz pilih nama dekat Ustaz sahaja. Sekejap ya. Okey. Untuk murid yang pertama bersedia dengan jawapan. Sekejap. Enam Kamil. Okey.
Soalannya ialah, okey, boleh terus fikir jawapannya. Soalannya ialah, apakah hukum, jangan type lagi tau. Sebab nama yang ustaz bagi tahu je type. Apakah hukum memakai azimat dan percaya bahawa azimat boleh melindungi daripada bahaya? Okey. Murid yang perlu menjawab ialah, ustaz randomize sekarang. Iktidal bukan kelas ni. Ya. Okey, Marsha Aimi binti Syahrul Hisham. Sila type jawapan di ruang komen Marsha Aimi. Yang kawan lain tengok dahulu. Lepas ni ada soalan untuk kawan-kawan yang lain. Okey, Marsha Aimi, cepat. Soalan saya ulang balik tadi. Apakah hukum memakai azimat dan percaya bahawa azimat boleh melindungi daripada bahaya? Marsha dah jawab ke belum? Sekejap. Marsha Aimi dah jawab belum? Dah post dah? Dah post. Okey, cuba refresh. Ada jawapan tak Marsha Aimi? Ya, betul. Haram. Okey, Marsha dah jawab haram. Okey. Tugas kawan-kawan yang lain ialah sekarang ustaz nak kamu nyatakan sama ada betul atau salah jawapan Marsha tu. Type sekarang. Marsha jangan type lah. Tunggu kawan respon. Okey, Danny Syafiq, betul, bagus. Oh, 3 kali betul. Betul. Nur Hidayah Zuhair, betul. Amira, betul. Ain Hawani, betul. Okey. Maknanya kamu bersetuju dengan jawapan Marsha. Baik, jawapannya ialah ustaz type sekarang. Cuba tengok di wall masing-masing. Okey, ustaz dah post. Tengok. Tekan refresh atas tu, boleh nampak nama ustaz. Boleh nampak ya? Keluar ke tak keluar? Ada, okey. Baik. Dah. Okey, soalan yang kedua. Pada slide yang kedua. Pergi slide yang kedua sekarang. Okey, slide yang kedua. Sama juga dia punya perbincangan berkaitan dengan azimat lagi. Okey, soalannya ialah, apakah hukum makan ubat Panadol? Apakah hukum makan ubat Panadol? Okey, ini ustaz tak nak randomize, ustaz nak pilih sahaja. Murid yang terpilih ialah Muhammad Amir Zuhdi. Okey, tulis jawapan kamu sekarang, Amir Zuhdi. Apakah hukum makan ubat Panadol? Harus. Okey, yang ini menjadi perbincangan. Amir Zuhdi dah jawab. Hukum makan ubat Panadol ia harus. Okey, kawan-kawan yang lain sekarang sama juga kamu type betul atau salah, kamu setuju atau tidak setuju dengan jawapan Amir Zuhdi tu. Okey, type sekarang saya nak tengok. Betul, Faris Danish, betul ustaz. Wah, panjang, bagus. Marsha Aimi, betul ustaz. Betul. Setuju. Okey. Amira setuju. Zalia betul, bagus. Dini betul. Okey. Okey. Seterusnya slide yang ketiga. Buka slide yang ketiga. Okey. Murid-murid sekalian, dalil nakli bagi syirik, bagi perbuatan syirik ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu,
Padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah Tuhan yang Maha Esa. Makna jelas kat sini bahawa Allah itu Esa, Allah itu tunggal. Tidak ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah Ta'ala. Dalil nakli. Makna dalil nakli ini diambil dari dalam Al-Quran. Kalau dalil akli baru dalil yang diambil daripada akal fikiran. Baik. Kita sama juga teruskan lagi soalan kepada slide yang ketiga. Yang ini pun Ustaz akan pilih nama terus. Ustaz tak randomize ya. Soalannya senang. Dari surah apakah dalil nakli syirik? Perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Typekan surah di ruangan komen sekarang. Okey. Yang ini semua sekali boleh. Ustaz buka kepada semua. Type sekarang. Belum ada lagi. Yang ada Nurul Alani Fatini, setuju. Okey, Muhammad Dani Syafiq surah Al-Baqarah ayat 22 betul. Amir Zuri surah Al-Baqarah. Okey. Faris Danish, betul. Apa yang betul? Faris Danish. Surah Al-Baqarah. Okey. Okey. Kita terus ya. Betul. Surah Al-Baqarah. Dalil nakli. Okey. Kita pergi balik yang slide yang ketiga tadi. Tengok atas dia. Atas dalil nakli tu. Syirik ialah perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Menyekutukan tu maksudnya menyamakan. Ataupun mengakui bahawa ada kuasa lain selain pada kuasa Allah Ta'ala. Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Dan ianya terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Okey, kelas. Kita pergi kepada langkah yang seterusnya. Klik langkah 2 sekarang. Okey. Di langkah yang kedua, ada 2 slide. Ini keterangan berkaitan dengan jenis-jenis syirik. Okey. Tengok. Ustaz baca sekali lalu, lepas tu bersedia dengan jawapan. Ya? Syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Maha Esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Contoh, keadaan yang membawa seorang kepada syirik jali. Menyembah berhala, matahari, bulan atau yang lain-lain. Meminta doa dan pertolongan selain daripada Allah. Maknanya kelas, syirik jali ini jelas. Syirik yang menyekutukan Allah secara nyata. Sembah berhala, matahari dan sebagainya. Mana kita boleh nampak dia sembah benda yang lain. Mana itu ialah syirik jali. Syirik jelas. Okey, di bawah tu akibat. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali merosakkan akidah. Hilang pergantungan dengan Allah. Berdosa besar dan dimurkai Allah. Serta kekal dalam api neraka. Itu yang kita paling takut. Kekal dalam api neraka maknanya kita dah tak keluar daripada api neraka tu. Itu benda yang paling ditakuti. Na'udzubillah min zalik. Okey. Di bahagian slide tidak ada komen. Betul? Tak ada bahagian komen kan? Okey, pergi kepada slide yang kedua dahulu. Slide yang kedua. Tepi slide syirik jali tu. Okey, boleh nampak? Sebelah dia ialah syirik khafi. Okey, syirik khafi. Syirik khafi ialah berlainan dengan syirik jali. Ustaz baca dulu sekali lalu. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak di dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Okey, tengok. Apa yang dia buat dia tengah semayang tu? Dia tengah semayang tapi dia fikir benda yang lain, betul? Mak mesti puji aku dengan adik-adik sebab rajin solat. Hi.
Dia suka sangat semayang sebab dia nak tunjuk kat mak dia. Okey, itu salah satu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Okey, keadaan yang membawa kepada syirik khafi, riak dalam ibadat. Jadinya kamu beribadat kerana Allah, bukan kerana mak suruh. Okey, maknanya kita semayang kalau ada terniat kita nak menunjuk, jatuh syirik khafi. Na'udzubillah min zalik. Okey, seperti seseorang melakukan ibadat kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Kita nak itu. Okey, akibat menghapuskan pahala amalan, sukar menerima pandangan orang lain, menimbulkan permusuhan, dibenci masyarakat dan mudah berputus asa. Okey, untuk jawab soalan ustaz ni, ustaz nak kamu tag yang langkah 1 punya tab. Okey, kita jawab di situ. Soalannya ialah, ini murid yang terpilih. Soalannya ialah, apakah syirik jali? Apakah maksud syirik jali? Murid yang terpilih ialah, sambil nama terus siap-siap. Nurul Alani Fatini. Sila type jawapan di ruangan komen, tab langkah 1. Belum ada jawapan lagi, Nurul Alani Fatini? Belum lagi jawapan. Apakah maksud syirik? Ada maksud syirik jali. Cepat, Alani, kawan lain menunggu. Apakah maksud syirik jali? Belum ada lagi? Lambatnya. Maksud dia pendek je. Maksud syirik jali tu. Masih menunggu, terlalu lama. Panjang sangat. Okey. Boleh refresh jawapan Alani? Boleh tengok di situ? Mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan selain Allah. Okey, sebelum Ustaz komen, kawan-kawan yang lain komen dahulu. Setuju atau tidak setuju? Komen sekarang. Setuju atau tidak setuju? Atirah Zafirah, setuju. Okey. Baru Atirah seorang. Sofia, setuju. Ainhani setuju. Irdina Batia, setuju. Okey, masih ada yang setuju. Tidak ada yang tidak setuju. Deniz Syafi, tidak setuju. Okey, Deniz Syafi, sambil kawan yang lain komen, kamu tag. Kenapa kamu tidak setuju? Cuba tag sekarang. Deniz Syafi. Dini, setuju. Hidayah, setuju. Izzah, setuju. Faris Deniz, setuju. Okey. Marsha Aimi, saya setuju dengan jawapan Al ni. Okey, panjang jawapan dia. Bagus. Deniz Syafi, Ustaz tak dapat jawapan lagi. Kerana syirik jali ialah syirik yang jelas. Okey, baik. Bagus. Terima kasih Deniz Syafi. Dan juga terima kasih Alani. Okey, kelas dengar ni baik-baik. Jawapan Alani dan jawapan Syafi dua-duanya betul. Okey, jawapan Alani syirik
ialah menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu yang jelas. Yang Ustaz tanya tadi syirik jali. Syirik jali ialah syirik jelas. Macam mana yang Syafiq jawab. Ataupun syirik yang nyata. Syirik yang kita boleh nampak. Menyembah berhala dan sebagainya. Okey, kelas. Kita pergi kepada aktiviti. Okey, boleh klik galeri walk. Okey. Ustaz bagi masa sekejap. Dalam lebih kurang 3 minit atau 4 minit. Kamu pergi kepada nama kamu sendiri. Okey. Dan kamu cuba masukkan perkara-perkara berkaitan dengan syirik. Okey, tekan edit sekarang. Edit di situ. Boleh? Okey, yang dah tahu boleh terus buat. Cari nama, masukkan gambar ke ataupun teks ke berkaitan dengan syirik. Dan Ustaz dah tengok yang dah siap, kita boleh komen dekat orang tu punya galeri ya. Siapa yang dah siap boleh bagi tahu kat Ustaz. Kita nak tengok siapa punya galeri yang dah siap. Nama, kalau tak ada nama di situ, kamu ni lah Ustaz benarkan kamu untuk tumpang nama orang lain yang boleh nampak lah. Sebab ada nama yang tak boleh scroll ke bawah. Kalau dah siap bagi tahu kat Ustaz. Zudi dah siap belum? Syafiq dah siap belum? Okey. Masukkan gambar satu pun cukup lah. Sebab kita nak tengok dulu. Ambil Zudi dengan Dini Syafiq. Masuk satu gambar. Tak perlu nak hias lagi. Nanti baru kita buat betul-betul. Ustaz nak kawan-kawan komen yang pada ni dahulu. Boleh, teks semua boleh. Dah, Danish Syafiq, dah. Bagus. Sekejap saya cek. Muhammad Danish Syafiq bin Muhammad Hazwan. Tak ada Syafiq? Dekat tag kamu eh? Dah saya cek sekali lagi. Nazira dah? Okey. Nadira dah masuk. Baik. Kelas. Cuba pergi dekat tab nama Nadira. Nadira ada masukkan video.
Boleh nampak kan? Okey, yang dah boleh masuk Nadira punya wall tu, cuba komen apa ni. Komen apa yang dah Nadira buat. Baik ke, tahniah ke. Okey, komen sekarang, Ustaz nak tengok. Okey, untuk pengetahuan semua, Nadira masuk video berkaitan dengan syirik drama. Okey, ini dalam drama ni saya tengok dia dengki dengan kawan dia. Jadi dia menggunakan momoh untuk memisahkan. Jadi betul, itu ialah salah satu perlakuan syirik kepada Allah Ta'ala. Tahniah Nadira. Okey. Okey, kawan lain pun boleh komen di situ. Ustaz dah komen dah situ. Okey, Denis Syafi, bagus Nadira. Okey, good. Baik, saya nak tengok yang Denis Syafi sekejap ya. Sebab Syafi kata dah buat. Syafi masih belum keluar. Amir Zudi dah? Zudi pun tak ada apa-apa? Okey. Saya tengok yang ni dulu. Nur Nadira dulu. Ada ya? Sekejap. Saya refresh balik. Okey, tak apa. Nanti kita sambung. Baik. Okey, kelas. Pergi kepada tab seterusnya. Nanti sambung Clear Walk ni. Pergi kepada tab penutup. Okey. Boleh buka tab penutup tu? Di situ Ustaz ada letakkan satu ayat Al-Quran lagi berkaitan dengan syirik kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada yakni nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mensyirikkan Allah, nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Maknanya jelas di sini bahawa syirik satu perlakuan yang sangat-sangat buruk dan kita perlu hindari. Okey kelas, seterusnya sebelum Ustaz akhiri pembelajaran kita pada hari ini, tengok tugasan yang Ustaz dah bagi. Yang pertama, tengok pada kuis yang kedua. Di situ ada satu link kuisis. Nanti boleh buat. Okey. Untuk kuisis, semuanya berkaitan dengan syirik. Dan pergi pada tab tugasan. Sila siapkan satu petebuih berkaitan jenis syirik dalam buku AG2. Boleh rujuk buku teks, muka surat 103 dan 104. Okey, setakat itu sahaja. Saya berharap pembelajaran kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.